Saudara, teks yang akan kita baca terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 弟兄姐妹，我们所要读的经文是起自于《使徒行传》第1章第8节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia menurut terjemahan baru versi yang kedua dan nanti akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 用新版的印尼文，牧师先念了一篇，然后用华语的来一起念。 Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. 使徒行传第1章第8节，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。 Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. 我们读经到此。 Saudara sekalian, orang Kristen itu biasanya punya banyak sebutan di dalam hubungannya dengan Tuhan. 弟兄姐妹，我们作为基督徒，我们跟神的关系有许多的称呼。 Kita disebut dengan anak Allah, 我们被称为神的儿女、 murid Kristus, 基督的门徒、 hamba Tuhan, 神的仆人、 anak Tuhan, 神的儿女， dan mungkin masih ada yang lain. 可能还有其他的称呼。 Kira-kira saudara senang disebut apa? 弟兄姐妹，你们喜欢被称为怎么样的呢？ Ada sebagian jemaat senang disebut umat Tuhan. 有一部分的人喜欢被称呼是神的子民， Masuk dalam kategori diselamatkan, 进入到被救赎， tetapi nggak terlalu dekat. 但是并不那么靠近， Merasa lebih aman begitulah. 觉得比较安全。 Padahal tentu saja pemahaman umat Tuhan bukan seperti itu. 其实神的这个子民并不是这样来解释的。 Atau ada sebagian umat Tuhan, anak-anak Tuhan itu senang disebut dengan anak Tuhan. 有一部分的弟兄姐妹，可能他喜欢被称呼成神的儿女， Mengapa? 为什么呢？ Gambaran tentang anak Tuhan itu mungkin dianggap seperti pribadi yang lebih disayang. 他们认为就是对神的儿女是被神所更加的宠爱的， Dimanja, 更加的被宠爱、 diberkati. 被祝福。 Padahal saudara, relasi anak dengan bapa tidak sepenuhnya seperti itu. 其实弟兄姐妹，这个儿女跟父的关系不单单是如此， Sebagaimana yang dicontohkan oleh Kristus, 就像这个基督怎么样给我们的这个 di 榜样。 sana kita melihat ada anak yang harus menghormati bapaknya, 在这里说到，有一些的孩子必须要尊重他的父母， anak yang selalu pengen menyenangkan bapaknya, 总是喜欢讨神，就讨他们父母的喜悦， anak yang selalu pengen menaati kehendak bapaknya. 总是顺服父母的这个旨意。 Nah, mungkin kalau tahu gini saudara akan berkata, kalau gitu saya pikir-pikir dulu Pak. Ya. 那如果像这样的光景呢，我再想一下， Semoga yang dibaptis nggak pikir-pikir lagi ya. 我可能就是你们今天被受洗的，不要这样想。 Kadang kita itu saudara suka dengan ikut Kristus, 经常我们喜欢跟随基督， tapi kita enggan direpotin Kristus. 但是我们却不愿意被基督的这个事情所骚扰。 Kita suka mendapatkan kasih dan perlindungan dari Kristus, tetapi enggan menerima tugas dan tanggung jawab dari Kristus. 我们喜欢领受神的爱、基督的这个恩典，但是呢，我们却不愿意去执行，就是赐给我们、叫我们去做的任务。 Kita itu suka dapat berkat, tetapi enggan diminta terlibat. 我们喜欢的做这个恩典，但是呢，叫我们参与的话，我们却不那么愿意了。 Tentu saja ini nggak tepat, bukan? 弟兄姐妹，这是不对的。 Ini termasuk jenis cewek atau cowok matre, saudara. 这就是好像就是看重物质的这个男的或者女的， Hanya ingin mendapatkan keuntungan dari yang dikasihinya. 他们单单喜欢就是从他爱的人那边得着这个恩典。 Hanya ingin mendapatkan keuntungan dari
Tuhan saja. 甚至呢，他们更单单喜欢从上帝那里得着神的恩典罢了。 Padahal saudara Tuhan menebus kita untuk mengembalikan kita kepada rencananya semula. 但是弟兄姐妹，上帝救赎了我们，是把我们重振我们的生命， Yaitu supaya hidup kita itu memuliakan Dia. 那就是让我们的生活、我们的生命荣耀主的名。 Ketika Tuhan menyelamatkan kita, 当上帝拯救我们的时候， Ia juga memberikan peran bagi kita untuk membangun kerajaannya dan menjadi saksinya. 他也是给我们一个角色，让我们可以建立神的国度，并且为他做见证。 Tetapi ketika kita dipanggil untuk menjadi saksinya dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, 但是当我们被造成为他的见证人，在这个地上建立他的国度的时候， kita mungkin merasa bagaimana saya harus melakukannya. 可能我们会想，我怎么样才能够做好呢？ Oh, saya tidak pandai bicara, Pak. 我不那么没有那么好的口才， Saya nggak terlalu paham doktrin Kristen, Pak. 对基督的这个讲义的我也不那么明白， Oh, saya tidak bisa berdebat dengan orang. 我没有办法跟别人辩论， Saya tidak punya kemampuan apa-apa. 我没有什么这个能够做的。 Atau mungkin kita jadi bertanya, apakah itu harus saya, Pak? 或者呢，我们问呢，难道是我吗？ Kan ada para pendeta dan hamba Tuhan itu, Pak. 其实，在我们四周围不是有神的仆人吗？ Kan ada majelis-majelis jemaat itu. 有教会的执事， Akhirnya apa, saudara? 最后怎么办呢？ Kita pun tidak melakukan apa-apa. 我们什么都没有去做了。 Bahkan ketika Tuhan membangun gerejanya, 甚至当这个神建立他的教会的时候， Ia juga mengharapkan gereja itu berperan di tengah-tengah dunia 他是多么的盼望这教会在地上有所作为， dan terus memperluas akan pelayanannya. 并且继续的扩展他的施工。 Gereja itu bukan sekedar tempat kumpul-kumpul, 教会不单是成为一个我们相聚的一个地 bukan 方， sekedar tempat untuk mengembangkan bakat-bakat kita, 在那里我们可以发展我们的才干。 tetapi bagaimana gereja itu menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. 但是弟兄姐妹，教会必须要去就是拯救灵魂，为做基督。 Tetapi kembali kita punya banyak alasan. 但我们有许多的理由。 Di dalam gereja saja sudah banyak masalah, kenapa mikir keluar, Pak? 其实，在教会都有很多事情，干嘛呢？我们要去想外面的事呢？ Oh, saudara, Tuhan itu menghendaki kita untuk terus memberitakan Kristus dan membangun gerejanya. 其实，神只希望我们继续的传福音，并且扩展发展他的这个教会。 Dan hal ini ditegaskan Yesus ketika ia naik ke surga. 这样的事情是当主耶稣就是被提到升天的时候，他所说的话。 Yesus berkata, kamu akan menjadi saksi-saksiku. 耶稣说：“你要成为我的见证。” Kalimat ini diungkapkan Yesus untuk merespons pertanyaan murid-murid ini. 这句话呢是耶稣回答门徒们所提出的问题。 Mereka berkata, Tuhan, maukah engkau membangun, katanya, kerajaan bagi Israel? 他们说：“主啊，你复兴以色列国就在这个时候嘛。” Tetapi bagi Yesus, para murid itu tidak perlu bingung masalah itu. 但其实对主耶稣来说，他们不需要这样的以后， Itu bukan urusan mereka. 因为这不是你们的事情。 Mereka sudah punya peran sendiri, 他们每个人都有他们的角色， yaitu menjadi saksi Kristus dan membangun kerajaan Kristus. 那就是成为基督的见证，并且建立神的国度。 Apakah yang dimaksud dengan saksi? 何为见证呢？ Secara sederhana, seorang saksi itu adalah seorang yang melihat dan kemudian menyatakan apa yang dilihat. 简单的来说，这个人看到了以后，并且诉说他所见的某一件事情。 Saksi Kristus itu dapat diartikan sebagai seorang yang menceritakan kebenaran tentang Kristus. 因此，为主做见证，就是要见证，就是要把你所知道的，并且所领受的，就是见证出来。 Para rasul itu memahami ini sebagai tugas untuk memberitakan dan bersaksi tentang Kristus. 门徒们很清楚的知道他们的责任，
怎么样的来执行神的旨意，并且传福音。 Tidak saja supaya orang itu tahu, tetapi orang itu kemudian menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. 不单单让人知道关于基督，乃是让他们可以接受耶稣成为他们个人的救主。 Ketika dikatakan di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi, 讲到在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极， ini menunjukkan adanya perluasan wilayah. 这指出了就是这个他们所要去的地方是多么的宽广， Menunjukkan perluasan daerah pelayanan. 他们所要去的是超过他们所现在的住处， Bahkan melampaui batas-batas budaya. 甚至呢也超越了这个文化， Kata sampai ujung bumi, 直到地极。 ada beberapa penafsir yang menunjukkan ini dipahami sebagai satu tempat tertentu. 有一些的解经家他说，就是直到地极，就是知道某一个地区罢了。 Tetapi frase ini juga dapat dipahami dalam makna seluruh dunia. 但是其实呢，说到直到地极是到全世界， Sebab itulah yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. 这就是在这个圣经里面所记载的。 Di Alkitab kita melihat Tuhan itu menghendaki kemuliaannya itu memenuhi seluruh bumi. 在我们看到，在圣经里面看到，上帝要让他的荣耀充满全地。 Pemazmur menyatakan kita disuruh menceritakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. 就是诗篇里面的诗人说，就是要我们在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事。 Ketika Yesaya menubuatkan kedatangan Mesias, 当以赛亚预言就是基督的来临的时候， Yesaya menyatakan bahwa Mesias itu akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. 他讲了一句，就是他要使你做外邦人的光。 Supaya apa? Supaya keselamatan itu dikatakan sampai ke ujung bumi. 为做什么呢？就是叫他施行我的救恩，直到地极。 Para rasul, saudara juga menyadari bahwa ini bukan sekedar satu tempat tertentu. 门徒们也醒悟到，这不单单是在一个地区罢了。 Paulus dan Barnabas itu menyatakan 当保罗跟巴拿巴这样的说， bahwa mereka itu sudah ditentukan 他们已经被确定了， untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 为着成为外邦人的光。 Dan dikatakan mereka akan membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. 他们要带着这个救恩直到地极。 Oh, saudara membayangkan jadi saksi di Yudea dan Samaria saja itu sudah enggak mudah. 弟兄姐妹，当我们想象就是在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚做见证，这样的事情是非常 sampai 不 ke 简单 ujung 的。 bumi. 那何况呢，直到地极呢？ Kalau kita perhatikan di dalam awal-awal kitab Kisah Para Rasul, 如果我们看这个开始的使徒行传里面， Petrus dan Yohanes itu ditangkap setelah mereka memberitakan Kristus. 当时彼得跟约翰呢，就是当他见证基督的时候被囚了。 Dan di dalam doa jemaat itu dinyatakan satu kebenaran. 因此呢，门徒们在那里就是祷告，成为一个真理。 Herodes dan Pilatus itu sedang berkumpul di sana. 因为比拉多跟就是他们聚集在那个地方， Ada banyak orang yang hendak melawan Kristus. 有那么多的人要就是抵挡基督。 Dan mereka berteriak, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka itu mengancam kami. 他们在那里祷告说：“主啊，他们就是在恐吓我们。” Oh, secara hitung-hitungan di atas kertas, saudara, bagaimana mungkin mereka bisa melakukan misi itu? 弟兄姐妹，如果用字面上的来计算的话，他们怎么可能能够就是胜任这一切的这个使命呢？ Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan? 他们怎么能够持守到底呢？ Siapa yang berani menjamin kemenangan kelompok murid-murid yang kecil ini? 是谁能够保证这一小群的人能够得胜呢？ Namun tunggu dulu, saudara. 但是弟兄姐妹，请等一下。 Bukankah di dunia ini kadang kita juga ketemu hal-hal yang di luar yang kita
perhitungkan. 其实，在世界上，我们经常遇到一些我们意想不到的事。 Bagi saudara yang suka nonton sepak bola, 如果爱这个观看这个足球比赛的， kadang-kadang kita bisa merasa jengkel 有时候我们感到非常的这个就是生气， karena kesebelasan yang kita jagokan dikalahkan oleh kesebelasan yang tidak diperhitungkan. 因为我们经常我们所拥护的这个足球队呢，到后来却败给我们，就是完全在我们意想不到的这个球队上。 Itulah yang terjadi di tengah-tengah dunia kita. 这就是在世界上有时候发生的。 Sebagian saudara mungkin pernah menonton film yang berjudul Mission Impossible. 在我们当中，可能弟兄姐妹看过一部电影，就是《Mission Impossible》。 Kalau diterjemahkan itu artinya ini adalah misi yang mustahil. 它的意思就是不可能成功的使命。 Tapi anehnya saudara, 但是非常奇怪， misi-misi yang diberikan itu selalu bisa dituntaskan. 在那个影片里面讲的，他们的使命完全可以得做成功。 Kisah dalam film ini selalu diwarnai dengan ketegangan demi ketegangan. 在这个电影里面有许多这个很紧张的场面， Tetapi akhirnya mereka menang. 但是到后来呢，他们得胜了。 Para tokoh yang mendapatkan mandat itu saudara bisa mengerjakan tugas mereka dengan baik. 那些演员们就是能够在这个他们能够按照他们角色能够很好的来完成他们的任务， Sekalipun tidak mudah. 虽然不简单。 Mengapa saudara? 为什么呢？ Karena digambarkan mereka itu punya kemampuan yang begitu luar 因为 biasa. 他们被描述是有一个超能力的这个力量。 Para tokoh ini saudara mendapatkan dukungan berbagai sarana yang canggih. 甚至呢，他们也就是由这个先进的科技呢来供应他们。 Dan dengan semua yang mereka miliki, mereka bisa menuntaskan misi 因 mereka. 此，凭着这样的这个状况呢，他们可以完成他们的使命。 Misi yang tidak mungkin 一个不可能完成的使命， itu bisa diselesaikan jika punya dukungan yang kuat Nengko. untuk menyelesaikannya. 能够更好的完成。如果说背后呢有强有力的这个后盾， Bicara tentang misi Kristus 我们讲到这个基督的使命， itu seperti sebuah mission impossible. 就像一个不可能完成的使命。 Bayangkan saudara, kita digambarkan seperti domba di tengah-tengah serigala. 弟兄姐妹，我们被描述成为这个就是在进到这个狼群的小羊， Mana mungkin bisa bertahan? 那我们怎么能够在那里持守呢？ Yesus pernah berkata, dunia itu membenci kamu. 耶稣曾经说：“这个世界憎恨你们， Bagaimana kita bisa berhasil? 我们怎么能够成功呢？” Paulus itu pernah berkata 保罗曾经这样说， bahwa orang-orang itu semakin susah untuk diberikan firman. 就是人更加不容易来接受正道， Mereka akan memalingkan telinganya terhadap kebenaran, tapi membuka bagi dongeng-dongeng. 但是他们却不愿意去听正道，并且听那些小道消息。 Kalau demikian bagaimana kita bisa melakukan amanat agung ini? 那像这样的状况，我们怎么能够完成上帝赐给我们的大使命呢？ Saudara, apa yang ada dalam pikiran Yesus ketika melihat bahwa secara perhitungan murid-murid ini tidak akan bisa bertahan? 按照字面的来算呢，主耶稣怎么看这他们的门徒可以来完成他的使命呢？ Apakah Yesus kemudian berpikir, wah iseng-iseng aja lah. Ya. 师傅，主耶稣在那里说：“试试看吧， Menang oke, kalah ya sudahlah. 如果能够赢的话就好，输了也没关系啦。” Apalagi Yesus tahu siapa murid-murid itu. 其实呢，主耶稣非常知道他们的门徒是怎么样的一些人， Mereka adalah kumpulan pribadi-pribadi yang rentan. 他们是那么脆弱的这个团体， Mereka berpotensi nggak setia. 他们可能不会忠心， Satu dengan yang lain berpeluang terjadi konflik. 他们之间都有存在着矛盾， Bisa jadi tindakan mereka ini akan menghancurkan nama Kristus. 也非常可能他们的行为能够
败坏这个基督的 Apa 名 yang mereka lakukan bisa menghancurkan kesaksian mereka. 他们所做的可能他们会败坏他们的见证。 Bagaimana Kristus bisa menjamin misinya itu bisa dikerjakan. 那基督怎么能够保证他们能够完成这个使命呢？ Tetapi saudara, kata kamu akan menjadi itu tidak sekedar sebuah janji, 但是 tetapi adalah sebuah nubuat. 但是弟兄姐妹，你们要这句话，并不是说单单到是一个承诺罢了，那是一个就是我们必须要相信的这个预言。 Bagaimana ini bisa terjadi? 这样的事情怎么能够发生呢？ Yesus itu berkata, 主耶稣说 tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.：“ 你们要就是得做能力，当圣灵降临在你们身上。” Apa yang dijanjikan pada para rasul itu, saudara, adalah kuasa untuk memenuhi misi mereka. 他赐给那些门徒们就是一个力量的承诺， Yaitu kuasa untuk berkhotbah, 那就是有能力来讲道， kuasa untuk menyampaikan kesaksian, 有能力来做见证， kuasa untuk membuat mujizat, 有能力做神迹奇事， dan tindakan-tindakan yang lainnya. 并且其他的作为。 Nah, kuasa ini saudara diberikan melalui kehadiran Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan mereka. 这个能力是从哪里赐给呢？那是从圣灵赐给他们，在他们的生活里面。 Seorang penafsir itu menyatakan, 有一个解经家这样说： semua pelayanan Kristen itu tergantung pada pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan para pelayan dan orang-orang yang dilayani. 所有基督徒他们能够这样做见证，乃是有圣灵帮助他们在他们的生活里面。 Dan inilah saudara yang membuat kitab kisah para rasul itu ditutup dengan sebuah catatan kemenangan. 这就是为什么就是使徒行传，就是到最后呢，用一个辉煌的这个生理来做结束。 Di dalam pasal 28 ayat 31 dikatakan dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. 在28节里面就讲到他们在那里没有遇到什么大的问题，在那里传讲神基督的这个福音。 Benarkah nggak ada rintangan? 弟兄姐妹，是否没有拦阻吗？ Bukankah sepanjang kitab ini kita menemukan bahwa pekerjaan Tuhan itu dihambat? 岂不是我们在这个使徒行传里面看到这神的工作被拦阻？ Dihambat oleh permasalahan di dalam gereja maupun di luar gereja. 无论是在教会里面或者在教会以外，都有拦阻。 Bukankah dicatat di sana adanya konflik antar pemimpin jemaat, antar hamba Tuhan? 在教会里面，我们岂不是经常听到，在就是神父之间或者神父跟执事之间呢，他们有矛盾嘛？ Bukankah mereka juga harus menghadapi tekanan dan aniaya? 我们岂不是也听到他们有这个压力，并且有逼迫？ Bukankah ruang pengadilan itu sudah tidak lagi menjadi tempat yang asing bagi para murid ini? 我们都知道，就是当时的门徒对这个法庭呢是不陌生的。 Namun di dalam sepanjang kitab ini, saudara, kita menemukan Roh Kudus yang bekerja. 但是在整本的这个使徒行传里面，我们可以看到圣灵怎么样的做善功。 Roh Kudus itu mengurapi Petrus, Stefanus, Paulus ketika mereka menghadapi tantangan sebagai seorang saksi. 圣灵当时就是告诉了保罗以及其他的门徒，当他们做见证的时候，并且上到法庭的时候， Roh Kudus itu, saudara, meneguhkan kesaksian para pelayan itu sehingga seorang gubernur menjadi percaya kepada Kristus. 圣灵在那里鉴定他们的这个见证，因此让这个当时的这个放伯，就是塞浦路斯的放伯相信耶稣， Roh Kudus itu mengarahkan pelayanan para rasul. 并且圣灵引导着使徒们的这个侍奉。 Maka dikatakan jemaat itu bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. 甚至讲到就是借助圣灵的帮助安慰呢，得救的人数天天的加增。
Roh Kudus itu bekerja dalam hidup dan pelayanan mereka. 圣灵在他们的生活里面，在他们的侍奉里面引醒， Sampai-sampai orang-orang Yahudi di Tesalonika itu menyebut Paulus dan Silas sebagai orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia. 导致这个帖撒罗尼迦的人以色列人，他说这个保罗与希拉呢是搞乱全世界的人。 Kata itu saudara dapat diterjemahkan sebagai orang-orang yang menjungkir balikkan dunia. 也就是说颠覆世界的人。 Oh, siapa mereka? 弟兄姐妹，他们是谁呢？ Mereka adalah orang-orang biasa. 其实他们是很普通的人， Tetapi Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup mereka. 但是当圣灵引醒在他们心中的时候， Sehingga mereka itu memiliki kuasa untuk menjalankan misi Allah. 因此他们就有权柄来执行上帝的使命。 Saudara, inilah yang membuat misi yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. 这就是让那个不可能完成的使命可以得做成就。 Engkau akan menjadi saksiku sampai ujung bumi. Itu sepertinya misi yang tidak mungkin. 你要成为我的见证，直到地极，这样的使命好像不可能能够完成的。 Tapi hari ini kita menyaksikan gereja Tuhan itu berkembang di mana-mana. 但是今天我们可以看到，就是神的教会在全世界到各处都有发展。 Ini dimulai di Yerusalem. 这是从耶路撒冷开始 Di mana Roh Kudus itu dicurahkan kepada gereja Tuhan. 圣灵被浇灌在这个教会里面， Maka kekuatan pelayanan Kristen itu bekerja begitu rupa sampai menghancurkan tembok-tembok tebal yang secara manusia itu tidak mungkin diruntuhkan. 因此基督徒的这个侍奉呢，就做大有能力，让他们可以冲破好像不可能冲破的这个墙壁一样。 Saudara, inilah yang menjadi kekuatan orang Kristen dan gereja Tuhan sampai hari ini. 这就是让教会或者神的子女们，他们有这个能力，直到如今。 Bahwa ada kuasa dari atas yang memampukan kita untuk menjalankan panggilan kita. 因为从上面有能力赐给我们，让我们可以胜任神赐给我们的这个使命。 Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. 我们已经被救赎的人，我们被造成为基督的见证。 Kita dipanggil untuk memberitakan Injil Kristus. 我们要传基督的福音。 Mungkin saudara merasa saya tidak bisa berkhotbah. 弟兄姐妹，可能你认为我不能够讲道， Tetapi saya percaya setiap orang Kristen itu bisa bersaksi. 但是我相信每一个人都可能会能够做见证。 Mungkin saudara tidak pandai berkata-kata. 可能弟兄姐妹你没有好的口才， Tetapi saudara bisa mengajak orang datang ke gereja. 但是弟兄姐妹你可以邀约别人来到教会里面来听到。 Mungkin saudara bisa mendoakan seseorang. 也可能你会为某一个人祷告， Mungkin saudara bisa mendoakan dan mendukung pelayanan-pelayanan penginjilan. 为着这个教会的事工，我们向神祷告。 Mendukung pelayanan-pelayanan sekolah teologi. 我们可以用祷告并支持这个神学院的工作， Supaya berita firman itu semakin tersebar sampai ke ujung bumi. 让上帝的道可以被普遍的传开，直到地极。 Kadang kita merasakan melihat rumitnya dan melupakan bahwa kita bisa melakukan tindakan yang sederhana. 有时候我们感到怎么这样困难呢？其实简单的事情我们却把它忘记了。 Ketika saya memikirkan bagaimana bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus, 当我要思想我怎么能够认识主耶稣基督， saya coba menanyakan itu dimulainya dari mana. 我说我必须要从什么地方开始呢？ Saya menemukan saudara itu dari mama saya yang mengajak dan mendorong saya ke gereja. 我发现到是我的妈妈就是诱我到教会里面。 Mama saya itu orangnya sederhana, 我的妈妈是一个非常普通的人， tidak berpendidikan. 也没有什么知识， Tetapi doa dan dorongannya itu membawa saya tahu siapa Yesus. 但是她的祷告推动我，让我可以认识到基督耶稣是谁。
Saudara, keberadaan kita di tengah keluarga itu menjadi bagian yang penting untuk keluarga kita itu bisa mengenal Kristus. 其实我们在家庭里面有一个很重要的角色，就是让我们的这个家庭的成员可以就是认识基督。 Dan apa yang kita lakukan yang sederhana itu, saudara? 弟兄姐妹，像这样简单的事情，我们有做吗？ Mungkin itu cuma menuntun anak datang ke gereja. 可能我们单单领我们的孩子到教会， Tapi Roh Kudus itu bisa bekerja di dalamnya 但是圣灵能够在其中引行， dan menjadikan orang itu menemukan Kristus. 因此让这个人可以就是见到主耶稣。 Tidak hanya itu, saudara. 不单单是这样， Saya mengingat ada seorang guru sekolah minggu yang seringkali berjalan menjemput saya dari rumah, kemudian menjemput anak-anak yang lain dan kita sama-sama ke gereja. 我记得当我小的时候，有一些的主日学老师，有一个主日学老师经常要就是接我，并且接其他的孩子来到教会。 Tiap minggu dia lakukan itu. 这每逢礼拜他都这样做的。 Kesetiaannya itu menjadikan saya berjumpa dengan Yesus. 因着他这样的忠心呢，让我导致我可以见到主耶 Oh, 稣。 saudara, Roh Kudus itu dapat bekerja di dalam cara-cara yang tampak sederhana. 弟兄姐妹，这个圣灵能够在看起来非常简单的事情， Tetapi 工作 kehadirannya itu meneguhkan kesaksian kita. 但是他的来临却坚固我们的信心。 Ketika saya sudah memahami perlunya seseorang menerima Kristus. 当我开始已经明白了我们认识耶稣基督的必须， Saya mulai berdoa untuk pertobatan papa saya. 我开始为着我的爸爸的悔改祷告。 Kurang lebih 13 tahun saya berdoa, tetapi sepertinya hati papa saya itu sangat dikeraskan. 差不多13年的时间，我看好像我爸爸的心还是那么的刚硬。 Dengan keterbatasan saya berbicara, saya mencoba mengajak beliau ke gereja, tetapi nggak mau. 我用有限的这个言语，因为他到教会，但是他仍然不肯来。 Sampai satu saat papa saya sakit, 直到我爸爸开始 dia 病倒 sering 的时候， periksa ke dokter dan membeli obat di apotek. 他经常就到医院里面去看病，并且开始到这个就药店里面买药。 Ketika menunggu obat di apotek, dia di sana melihat ada Alkitab yang boleh diambil gratis. 当他在这个药店里面等待着这个他所买的这个药的时候，在那里他发现有免费的这个圣经， Dia mengambil 2 Alkitab Perjanjian Baru. 他拿了两部，就是这个新约的这个 Satu diberikan 圣经。 kepada saya, satu dibacanya. 哦，他一本给我，另一本呢他自己拿来看。 Saya tidak pernah tahu prosesnya itu terjadi seperti apa. 我不知道这个他的过程是怎么样， Tapi tiba-tiba dia berkata, saya mau ke gereja. 但是呢，很突然的他说我要去教会。 Dan 6 bulan kemudian dia meninggal. 6个月以后，他回天家。 Menaruh Alkitab di apotek adalah satu pekerjaan yang tampak sederhana. 弟兄姐妹，把这个圣经的经节，就是圣经放在这个药店里面，是一个非常简单的工作。 Tapi yang sederhana itu, saudara, bisa dipakai untuk menghantar jiwa pada Kristus. 但是因着这样简单的行为呢，让可以带领一个人来到基督的面前。 Roh Kudus itu bekerja dengan kuasanya, menyempurnakan segala kerja kita. 圣灵因着他的能力来完全，让这个简单的工作得以完全。 Oh, saudara, kabar baik itu harus terus diberitakan. 弟兄姐妹，好消息必须要传开。 Dan Tuhan ingin anak-anaknya melakukannya. 上帝也希望我们成为儿女的来做， Izinkanlah Allah itu akan memakai saudara dan saya ini. 让上帝使用我们， Seseorang yang sudah diselamatkan 一个已经蒙拯救的人， untuk menjadi saksinya. 成为他的见证。 Beritakanlah Injil itu melalui kesaksian kita. 让我们借着我们的见证，把福音传开， Melalui segala tindakan kita. 借着我们所做的一切，
melalui dana yang kita punya. 借着我们所奉献的金钱， Dan melalui hidup kita orang itu bisa melihat Kristus. 也借着我们的生活、我们的生命，让别人从我们身上看到基督。 Roh Kudus itu juga bekerja di tengah-tengah gerejanya. 圣灵也在教会里面动工， Ia bisa mengerjakan lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. 他能够做我们没有办法想到的这个事。 Bahkan kuasanya itu bisa mengerjakan, membuat kita mampu melakukan hal-hal yang besar. 甚至呢，他的能力可以让我们可以做那更大的事情。 Tetapi kadang para pelayan Tuhan itu tidak berani melangkah maju. 但是弟兄姐妹，我们经常作为同工，我们也不敢这样这个跨一步， Takut merencana. 我们怕就是有这个方针， Takut mengharapkan sesuatu yang besar dalam pelayanan mereka. 在我们的工作里面，我们怕有比较更大的事情。 Oh saudara, Tuhan ingin gereja ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa, 其 bukan? 实弟兄姐妹，上帝要我们这个教会呢满座， Tetapi seringkali kita merasa kita tidak berani melakukan 但 apa-apa. 是我们不敢这样往前走。 Kita itu seringkali tidak berani melakukan sesuatu melebihi batas kekuatan kita. 经常我们也不敢去做那些超过我们的这个能力的事。 Kita membatasi pekerjaan Tuhan itu dengan kemampuan kita. 我们把神的工作限制在我们的能力里面， Kita membatasi pekerjaan Tuhan itu hanya dengan dana yang kita punya. 我们把神的工作局限在我们所拥有的资金里面。 Karena itu banyak gereja kemudian menjadi mandek. 因此，有不少的教会呢，因此变成Tidak ada gairah untuk memperluas. 没有这个热情，让这个教会可以得到发展。 Semangat misi itu kemudian menurun. 这个就是宣教的这个火，慢慢的熄灭。 Kita lupa bahwa Roh Kudus itu ada bekerja di dalam gerejanya. 其实我们经常忘记，圣灵仍然在我们的教会里面动工， Bekerja di tengah-tengah segala kelemahan para pelayannya. 在我们的软弱上，圣灵帮助我们。 Kalau kita mengukur pekerjaan Tuhan itu hanya dengan kekuatan kita, 如果我们把这个神的工作按照我们的能力来计算的话， kita mengabaikan Tuhan kita. 那我们忽略了圣灵， Kalau 忽略了 kita 上帝。 sadar ada pekerjaan Roh Kudus, 那如果说我们醒悟到有圣灵的帮助， kita tidak akan pernah takut memikirkan hal-hal yang besar dalam pelayanan. 那我们将不会就是有顾虑来思想更大的事情。 Oh saudara, Tuhan tahu pelayanan itu tidak mudah. 弟兄姐妹，上帝知道我们的事工是不那么不容易。 Tuhan tahu kekuatan kita itu tidak seberapa. 神也知道我们的力量是那么的微小， Tuhan tahu segala kelemahan-kelemahan kita. 神也知道我们的软弱。 Tetapi Ia mau bekerja di dalam kita dan melalui kita. 但是像这样的状况，上帝要在我们的身上做工，也通过我们去做。 Ia memberikan Roh Kudus itu. 他是给圣灵， Dan kita akan dimampukan menjalankan tugas kita. 因此我们就能够胜任来执行上帝赐给我们的任务， Untuk membangun kerajaannya. 为着要建立神的国度， Menjadi saksinya. 成为他的见证。 Dan biarlah nama Tuhan akan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan anak-anaknya dan gerejanya. 让我们的这个生活可以荣耀神的名，并在我们的生活里面，也在教会里面。 Amin. Amin.